Hai semua, saya Teacher Tan. Hari ini kita akan sambung bab 9 laju dan percutan. Matematik tingkatan 2 KSSM bahagian yang ke-7 9.2 percutan. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan percutan. Kita lihat contoh pertama. Sebuah kereta api yang sedang bergerak pada laju 120 km per jam mula mempercepatkan lajunya pada kadar 2.5 meter per saat. Kereta api itu mengambil T saat untuk mencapai laju 300 km per jam. Cari nilai T. Jadi antara 120 km per jam dengan 300 km per jam, yang mana satu merupakan laju akhir. Laju awalnya ialah 120 km per jam dan laju akhir ialah 300 km per jam. Dan 2.5 meter per saat ini merupakan percutan. Percutan ialah perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama sekali kita perlu cari perubahan laju iaitu laju akhir 300 km per jam tolak dengan laju awal 120 km per jam. Jadi perubahan lajunya ialah 180 km per jam. Dan kita perlu tukarkan unit kilometer per jam ini kepada meter per saat dahulu. Okey? Dan 180 km per jam ini kita boleh tulis dalam bentuk ini. 180 km perlu darab dengan 1000 untuk ditukar kepada meter. Bagaimana nak tukar jam kepada saat? Okey, kita perlu darab 1 dengan 60 untuk ditukar kepada minit. Kemudian darab lagi 60 baru dapat ditukar kepada saat. Okey? 180 darab 1000 kita akan dapat 180,000 meter. 1 darab 60 darab lagi 60 kita akan dapat 3600. Maka 180 km per jam sebenarnya adalah sama dengan 50 meter per saat. Baik, sekarang kita boleh cari T. Nilai T dengan formula percutan ini. Iaitu percutannya 2.5 sama dengan perubahan laju yang kita dapat tadi iaitu 50 meter per saat bahagi dengan T saat. Apabila T dipindah ke sebelah kiri akan jadi darab. Jadi kita tulis 2.5 darab dengan T sama dengan 50. Maka nilai T ialah 50 bahagi dengan 2.5 dan T ialah 20 saat. Seterusnya kita lihat contoh kedua. Sebuah van bergerak dengan laju 60 km per jam memercut kepada Y km per jam dalam 12 minit. Jadi, Y km per jam ini merupakan laju akhir dan laju awalnya ialah 60 km per jam. Seterusnya, kita diberi percutan iaitu 100 km per jam dan kita kena cari nilai Y. Formula percutan ialah laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Kita lihat penyelesaian. Laju akhir iaitu Y km per jam tolak laju awal 60 km per jam bahagi dengan masa yang diambil iaitu 12 minit. 12 minit perlu ditukarkan kepada jam kerana unit percutan di sini ialah kilometer per jam. Bagaimana nak tukar minit kepada jam? Minit tukar kepada jam kita perlu bahagi dengan 60. Jadi 12 bahagi dengan 60. Yang ini akan sama dengan percutan iaitu 100 km per jam.
Kemudian kita perlu selesaikan persamaan ini untuk dapatkan nilai Y. 12 bahagi 60 bila pindah ke sebelah kanan akan jadi darab. Seperti ini. Okey? Dan Y tolak 60 sama dengan 100 darab dengan 0.2. Sebab 12 bahagi 60 ialah 0.2. Seterusnya, Y sama dengan yang ini 100 darab dengan 0.2, kita akan dapat 20. Dan negatif 60 bila pindah ke sebelah kanan akan jadi positif. Okey, tambah di sini. Jadi Y ialah 20 tambah 60 dan nilai Y ialah 80. Ini bermakna laju akhir van tersebut ialah 80 km per jam. Contoh ketiga. Sebuah bas berhenti di hadapan sebuah lampu isyarat daripada X meter per saat dalam 10 saat. Jadi sifar ialah laju akhir. Kerana bas itu berhenti di hadapan sebuah lampu isyarat dan laju awalnya ialah X meter per saat. Dan kita diberi nia pecutan iaitu 1.5 meter per saat. Dan tetapi kali ini kita kena cari nilai X, iaitu laju awal, bukan laju akhir. Dan formula pecutannya ialah perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Kita lihat penyelesaian. Laju akhir ialah sifar, tolak dengan laju awal iaitu X meter per saat, bahagi dengan masa yang diambil iaitu 10 saat. Yang ini sama dengan negatif 1.5. Bukan 1.5. Kerana 1.5 ini ialah nia pecutan. Pecutan ialah negatif 1.5. Okey ya. Kemudian kita perlu selesaikan persamaan ini untuk dapatkan nilai X. 10 bila pindah ke sebelah kanan akan jadi darab. Dan sifar tolak X, kita akan dapat negatif X. Dan negatif 1.5 ini darab dengan 10. Jadi negatif X sama dengan negatif 15. Maka nilai X ialah 15. Ini bermakna kelajuan awal bas tersebut ialah 15 meter per saat. Contoh keempat, gambar raja menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah kereta api mainan dalam tempoh 30 saat. Nia pecutan kereta api mainan itu ialah 0.8 meter per saat. Hitung nilai U. Seterusnya cari jarak nia selepas 2 saat. Kita lihat graf laju masa ini. Kereta api mainan itu bergerak dengan laju U meter per saat. U merupakan laju awal. Kelajuannya semakin perlahan, semakin berkurang sehingga berhenti dalam 30 saat. Maka laju akhirnya ialah sifar. Okey, 0 meter per saat. Pergerakannya mempunyai pecutan negatif ataupun nia pecutan kerana laju objek sentiasa berkurang. Kita lihat penyelesaian. Sebenarnya langkah penyelesaian ini adalah serupa dengan contoh ketiga. Kita ambil laju akhir iaitu sifar tolak dengan laju awal U meter per saat bahagi dengan 30 saat sama dengan berapa? Ya, negatif 0.8 meter per saat. Ingat, bukan 0.8. Okey, sifar tolak U kita akan dapat negatif U. 30 pindah ke sini akan jadi darab, iaitu negatif 0.8 darab dengan 30. Maka negatif U sama dengan negatif 24. Nilai U ialah 24. Ini bermakna kelajuan kereta api mainan itu ialah 24 meter per saat. Baik, seterusnya kita perlu cari
jarak. Adakah anda masih ingat formula bagi jarak dan masih ingat segitiga ini? Ya, kalau kita nak cari jarak, kita perlu darabkan laju dengan masa. Betul? Jadi, kita tulis jarak sama dengan laju darab dengan masa, iaitu 24 meter per saat darab dengan 2 saat. Jadi, jarak yang dilaluinya ialah 48 meter. Seterusnya, kita lihat contoh yang kelima. Sebuah motosikal yang sedang bergerak pada kelajuan 60 km per jam memperlahankan kelajuannya sebanyak 10% daripada kelajuan awalnya dalam masa 30 saat. Okey, jadi laju awal ialah 60 km per jam dan laju akhirnya adalah kurang daripada laju awal. Kurang berapa peratus? 10%. Okey, hitung pecutannya dengan menggunakan formula ini. Okey, langkah pertama kita perlu cari laju akhirnya, iaitu 90% darab dengan 60 km per jam. Kenapa? Sebab 100% kurang 10% tinggal 90%. Maka laju akhirnya ialah 54 km per jam. Dan seterusnya seperti biasa, untuk mengira pecutan kita ambil laju akhir 54 tolak dengan laju awal 60 bahagi dengan masa yang diambil iaitu 30 saat. 54 tolak 60 kita akan dapat negatif 6 km per jam bahagi dengan masa 30 saat. Kita akan dapat negatif 0.2 km per jam per saat. Ingat, pecutan bernilai negatif artinya objek tersebut mengalami pengurangan kelajuan. Dan ya pecutan di sini ialah 0.2 km per jam per saat. Ya pecutan ditulis tanpa tanda negatif. Contoh ke-6. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan 2 biji guli dari arah bertentangan. Arah bertentangan berarti kedua-dua guli bergerak seperti ini. Satu ke kanan, satu ke kiri. Seterusnya, graf ABC mewakili pergerakan guli hijau. Graf ABC. Dan graf ADE mewakili pergerakan guli biru. Graf ADE. Kedua-dua guli itu melalui laluan yang sama. Baik, kita lihat soalan A. Pada minit keberapakah guli biru akan berhenti bergerak? Dari graf ADE ini, didapati kelajuan guli biru bertambah dan selepas 3.4 minit, kelajuannya berkurang sehingga ia berhenti pada 5.2 minit. Jadi, kita hanya tulis 5.2 minit ini sebagai jawapan untuk A. Sebab ketika itu, guli biru berhenti bergerak. Baik, soalan B. Nyatakan masa dalam saat kedua-dua guli itu berlanggar. Titik D ialah titik persilangan bagi kedua-dua graf. Ini bermakna kedua-dua guli itu berlanggar ketika 3.4 minit. Maka B ialah 3.4 minit darab dengan 60 untuk ditukar kepada saat. Dan jawapannya ialah 204 saat. Seterusnya, soalan C. Berapakah laju maksimum guli hijau? Kita lihat graf hijau ini. Kelajuan guli hijau bertambah sehingga mencapai satu laju maksimum iaitu 1 meter per minit. Jadi, laju maksimumnya ialah 1 meter per minit. Senang saja kan? Okey,
Kita lihat D. Hitung pecutan guli hijau dalam masa 2.5 minit yang pertama. Dalam masa 2.5 minit yang pertama, guli hijau bergerak dari keadaan pegun sehingga mencapai laju maksimum 1 meter per minit. Dalam tempoh ini, laju akhirnya ialah 1 meter per minit. Manakala laju awalnya ialah sifar. Jadi pecutannya ialah 1 tolak sifar meter per minit, kemudian bahagi dengan masa yang diambil, iaitu 2.5 minit. Dan jawapannya ialah 0.4 meter per minit. Setakat ini sahaja untuk video kali ini. Dan saya berharap video ini dapat membantu anda untuk memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, silalah like, share dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.